Rosmah adalah satu-satunya puteri pasangan Cikgu Mansor Katas dan Cikgu Fatimah Kedah. Lahir pada 10 Disember 1951 di Kuala Pilah, 6 tahun sebelum merdeka. Anak tunggal ini telah masuk sekolah seawal usia 4 tahun dengan menumpang di sekolah tempat ibunya mengajar. Anak manja ini dibesarkan dengan disiplin yang tegas, suka membaca, bersukan dan berbakat dalam bidang kesenian. Cemerlang dalam pembelajaran membawa beliau bersekolah menengah di Kolej Tengku Kursiah, TKC, dengan pendaftaran nombor 711 dan menjadi penghuni asrama biru yang dikenali sebagai Asrama Tun Fatimah. Penghijrahan pertama daripada keluarga menjadikan beliau seorang perindu dan terpaksa bersabar. Namun dengan tekad bagaimana mahu berlari kalau takut berjalan, beliau menyusuri masa dan detik suka duka di TKC dan mula bergaul dengan anak-anak bangsawan serta rakan rapat seperti Aki, Leha, Nick dan Ijan. Mereka digelar Gidi Group, berdepan dengan pengetua yang garang, Asyah Abu Samah, dan mula belajar menjadi wanita santun berbudi. Di Universiti Malaya, beliau memilih bidang antropologi dan sosiologi, membolehkan beliau memahami manusia dengan lebih baik. Aktif menyertai kumpulan kesenian Universiti Malaya, Kesuma, mendekatkan beliau dengan berlakon teater, bangsawan, menyanyi dan menari. Antara rakan budaya waktu itu dan kini tersohor di persada, Allahyarham komposer muzik Zubir Ali, Datuk Dr. Anwar Rizwan, sastrawan negara, dan Datuk Dr. Abdul Latif Bakar. Selain itu, program mahasiswa masuk kampung mendekatkan beliau dengan masyarakat luar bandar yang masih miskin dan ketinggalan. Menyedarkan beliau betapa anak-anak perlu mendapat pendidikan sempurna untuk masa depan. Di saat itu, beliau menyimpan hasrat untuk menjadi pembela mereka. Sebaik tamat pengajian, beliau bekerja dengan Bank Pertanian sebagai pegawai penyelidik dan pinjaman yang telah membawa pelbagai pengalaman, termasuk merentas hutan dan mendaki bukit bagi memastikan peminjam benar-benar memiliki kebun untuk diusahakan. Beliau beralih kerjaya sebagai Eksekutif Pembangunan Perniagaan di Island and Peninsula Development Berhad, INP, pada 1983. Setelah selesai pengajian di peringkat sarjana bidang sains sosiologi dan pertanian di Louisiana State University, Amerika Syarikat, beliau meninggalkan INP 1987 kerana ingin menumpukan perhatian terhadap rumah tangga yang dibina bersama Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Beliau mengharungi hidup berumah tangga sebagai isteri ahli politik dengan penuh ranjau dan cabaran. Memegang prinsip mempercayai suami dengan menjadi penenang, penasihat dan membantu menyelesaikan masalah walaupun berdepan dengan fitnah dan salah anggapan, disambut dengan kesyukuran dan keikhlasan. Kebahagiaan jua diraih apabila suami menjadi penyelamat dan anak-anak membesar menjadi manusia yang terdidik. Cermin asuhan seorang ibu penuh kasih sayang, walaupun masa sering mencemburui mereka. Menjadi isteri menteri, banyak masa tertumpu kepada rakyat. Bermula di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, beliau menjadi penaung Puspanita, diikuti di Kementerian Pelajaran, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Selain menemani suami ke kawasan Parlimen di Pekan dan kempen-kempen Barisan Nasional, mahu pun menghadiri Perhimpunan UMNO di PWTC serta memenuhi aktiviti sebagai ahli bakti. Kegiatan ini semakin rancak apabila pada 7 Januari 2004, suaminya, Datuk Seri Najib Tun Razak, mengangkat sumpah sebagai Timbalan Perdana Menteri dan bertambah besar tanggungjawab menjadi wanita pertama setelah suami tercinta dilantik dengan rasminya
sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 pada 3 April 2009. Selain menjadi Yang di-Pertua Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti, peranan terhadap masyarakat berterusan dan semakin melebar melalui penglibatan beliau dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan menjadi Yang di-Pertua, Penaung dan Penasihat. Antaranya, Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Penaung Yayasan Harapan Kanak-Kanak Malaysia, Penaung Majlis AIDS Malaysia, Penaung Persatuan Badminton Malaysia, Penaung Yayasan Institut Jantung Negara dan Penaung Kempen Rayuan Hari Pahlawan. Datin Sri Rosmah turut melibatkan diri bagi program tabung bencana gempa bumi dan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Program permata yang dicetuskan oleh beliau pada 2005 telah mengukir kejayaan gemilang. Ia diteruskan dengan penubuhan permata pintar, permata insan, permata seni, diikuti perkasa remaja bagi membentuk generasi yang boleh berfikir secara kreatif. Sebagai isteri pemimpin nombor 1 negara, Datin Sri Rosmah menjangkau ke arena antarabangsa. Beliau menyertai pelbagai program bagi mengiringi suami. Tidak terkecuali, beliau dijemput memberi ucap tama bagi program yang melibatkan wanita dan kanak-kanak. Melalui program ini, beliau berkongsi pengalaman tentang kejayaan Malaysia dalam memberi pendidikan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebagai seorang Islam, beliau telah diberi pendidikan agama yang cukup sempurna. Begitu bagi anak-anaknya. Pendidikan duniawi diiringi dengan persiapan akhirat. Sumbangan Datin Sri Rosmah Mansor kepada negara dan masyarakat telah mendapat pengiktirafan di dalam dan di luar negara, terutamanya dalam kerja-kerja kemasyarakatan dan pendidikan. Beliau telah menerima pelbagai darjah kebesaran dari Pahang, Kedah, Melaka, Selangor dan Sarawak. Sebagai isteri pemimpin, fitnah, tohmahan dan kritikan daripada pelbagai pihak tidak dapat dielakkan. Datin Sri Rosmah berusaha memperbaiki diri sebaik-baiknya kerana baginya tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Di kalangan rakan dan taulan, Datin Sri Rosmah senang didekati dan disayangi. Seorang ibu, isteri dan wanita yang memiliki banyak kelebihan dalam usaha membangunkan anak bangsa negaranya. Berbagai cabaran telah ditempuhi, segalanya telah digalang dengan tabah. Pada Allah jua takdir, qada dan kadarnya diserah bagi meneruskan legasi, mengorak langkah sebagai wanita perdana, sebagai wanita pertama Malaysia. Sesungguhnya, biografi Rosmah Mansor tulisan bersama oleh Siti Rohayatan dan Nuraini Raza ini berjaya melihat beberapa sisi Datin Sri Rosmah Mansor yang tidak diketahui umum sebelum ini. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Amanah Perdana Malaysia.